Banyak pemain-pemain, terutamanya pemain muda, bila saya jumpa Quentin, benda yang sama. Yang di Selangor lah khususnya. Saya jumpa beberapa pemain, bekas pemain presiden Selangor pun sama, dia orang akan cakap benda ni. Yang ada satu figura inspirational dalam locker room Selangor ni. Mereka sangat look up to Brandon Gunn. Kita akan cakap pasal Brandon Gunn nanti ketika cakap pasal skuad Kim Panggon kan. Tapi adakah Sean salah seorang daripada pemain muda yang belajar banyak daripada figura-figura senior yang berdisiplin macam tu? Saya tak suka Brandon Gunn. Tak. Uish. Gurau. Gini. Episod tu dah jadi lagi mantap dah. Saya akan potong tu masuk TikTok tu. Biar dapat banyak view. Tak, Brandon satu pemain yang sangat-sangat rapat dengan saya. Dia banyak membantu saya. Ya betul, dia ada satu karakter yang memang kita tak nafikan yang dia memang satu strong karakter lah. You know, he been through like 2 or 3 ACL injuries, to come back. Cancer. It's not easy. Cancer, bro. And I remember I scored a goal once against Penang when I was in Selangor, and I scored the goal for Brandon lah. After that, I celebrated his number. Oh, you pay tribute lah. Yeah, tribute him because actually some of the players diorang potong botak untuk Brandon. Untuk Brandon lah. Awak jaga rambut lah. Tapi tak, Sean dah jumpa dengan dia, Sean dah cakap dah. Gini, kata Sean tak boleh kalau potong botak. Kalau Sean potong botak, tak cus sebab kepala Sean dia lain sikit tau kalau botak. Sean nak cakap awal lah. Tapi Sean cakap, tapi kalau Sean score, Sean akan bagi tribute dekat Brandon, okay? Aduh. Tapi it happened lah. The goal came. The goal came. Lepas so tu, saya bayar. Kalau tak, saya kena botak. Antara dua tu. So, kalau tak score, kena botak. Saya rasa saya ingat momen tu. Semua potong botak untuk Brandon pada masa tu. Kalau borak pasal Selangor ni, ada satu benda yang aku memang nak tanya Sean lah. Selangor ni, Sean, orang kata adalah satu medan di mana tekanan itu sangat tinggi. Bukan sekadar tekanan, kadang-kadang kritikan tu dia boleh cross garisan yang membezakan kritikan dan makian. Kritikan tu kadang-kadang dia cross line, dia jadi makian. Dan makian tu memang sangat teruk. Contoh terbaik baru-baru ni aku ada post satu tweet. Aku cakap antara benda yang aku paling suka pasal musim 2023 ni adalah untuk melihat redemption arc, redemption season yang dialami oleh Safwan Bahruddin. Sebab ada satu period tu Safwan tu punyalah diorang kutuk dan maki dekat media sosial. Saya antara yang mempertahankan Safwan apabila peminat memaki dia bila Selangor announce nak resign dia. Ramai yang maki dia. So, saya nak tanya benda ni kat Sean sebab saya tahu Sean pun memang melalui perkara ni. Sebagai seorang pemain, biasalah lagi satu bila orang dah ada tagline Seanaldo ni, mulalah diorang expect. Orang berharap banyak. Faham tak? So, macam mana Sean boleh ceritakan sikit pengalaman berhadapan dengan situasi tersebut di Selangor? Ya, seperti saya cakap, memang main untuk Selangor, pressure dia memang tinggi. So bila awak dah sign kontrak dengan Selangor, awak kena hadapi semua benda macam ni. Tapi bukan senang. Memang satu benda yang bukan senang sebab kadang-kadang ada player yang ada keluarga semua, dia nak balik rumah, nak tunjuk muka kat keluarga. Macam mana kalau dah kena maki, dan dekat social media, wife baca semua kan. So bukan satu perkara yang bukan senang, tapi memang satu benda kita kena menghadapi dan letak di belakang kita dan fokus kepada performance kita. Sebab end of the day, diorang akan tutup mulut bila you perform. Betul. So, kalau kita membawa kemenangan, kalau diorang still nak maki, and then diorang just have something wrong with the head lah pada saya. Sebab kita dah proof yang kita dapat kemenangan. Safwan pada saya, dia dah balik ke Selangor, dah main baik. Apa lagi you nak daripada dia kan? Memang dia dah buat baik, banyak skor untuk Selangor juga kan, as a centre back. So to play for Selangor memang awak akan dapat pressure. Tapi bila you dah sign kontrak dengan Selangor, you kena menghadapi semua benda ni. Pernah ada situasi di mana Sean terbaca sesuatu ataupun terdengar sesuatu yang membuatkan Sean rasa macam betul-betul marah dalam momen tersebut? So rasa awal-awal memang ada. 2018-19 Sean muda lagi kan. Sean tak biasa dengan bila orang kritik Sean tak biasa lagi untuk menghadapi, untuk mendengar kritikan tersebut. And then Sean membuat sedikit kesilapan bila Sean membalas balik atau respon dia satu, pada saya mistake lah. Tak profesional buat Sean sebab Sean sepatut jangan layankan. Jangan layankan kan. Sebab memang dia ada dia punya hak untuk nak maki Sean. Sean kena main Sean punya perlawanan. Kalau Sean buat baik, dia cakap benda baik lah. Kalau dia still maki Sean tu lain lah kan.
Ya, tapi masuk 2020-2021 Sean dah start macam susah kita nak bagi semua orang happy kan, nak bagi Nak semua puaskan orang hati semua orang, nak puaskan hati semua orang untuk sukakan saya sendiri sebab saya nak enjoy bola sepak saya. Kan macam mana saya nak enjoy bola sepak saya berlatih dengan baik, membagi performance yang baik, dapat kontrak baru, benda tu akan buat saya happy kan dalam kerjaya saya. So benda-benda macam nak reply kat orang, nak dengar cakap orang, susah lah saya rasa. Kita kena dengar kepada Onana. Nampak Onana macam mana dia punya interview tu. Kita kena ada mentality macam dia. Tapi performance kena lagi baik lah. Dia bagi juga sikit. Tak tahu kenapa reference dia A+. Sebab dia sokong klub A+. Okey, tak apa. Sebenarnya saya tahu. Tahu Jangan. Sekarang ni aku nak tanya satu benda je. Untuk menutup era Selangor ni, selepas Satya datanglah contingent daripada bumi Jerman untuk menggalas tanggungjawab untuk melatih Selangor. Michael Fichtenbeiner, ada juga Carsten Nitzel. Soalan saya sebenarnya bukan nak tanya pasal diorang ni macam mana, sebab tadi off the camp Sean ada briefly mention yang dia rasa the German coaches adalah dua jurulatih yang memang sangat detail. Okay. Mereka memiliki perancangan yang sangat terperinci. Tetapi soalan saya lebih kepada Sean adalah kenapa Sean rasa projek mereka di Selangor itu tidak berjalan dengan lancar, dan apa mungkin faktor-faktor di sebalik projek itu mungkin gagal dan terpaksa move on kepada satu projek yang baru. Dari kacamata Sean lah. Yang saya cakap pasal tactical tu sebenarnya sebab saya tak pernah dengar tactical yang Fufutu Diamond tu. Okay. So satu benda baru. Belajar benda yang baru lah. Bila dia tunjuk, okay guys, petang esok dia cakap, bukan bahasa Jerman bahasa English. Dia cakap esok saya nak tunjuk korang tactical baru, kita nak cuba main untuk perlawanan next game kan. And then dia tunjuk sistem tu 4-4-2 Diamond. Sean pun tak pernah tengok position tu, and then position tu Sean hanya boleh main dekat position striker. And time tu kita ada Sandro dengan Dayo. So memang tak ada tempat untuk Sean lah, unless Sean nak main role yang midfielder tu kan. So saya tak pasti sangat dengan sistem tu sebab Sean pun first time tengok, and then tengok pada sistem tu Sean tak ada tempat lah dalam pasukan kan. Apa yang requirement yang Michael contoh tekankan, apa yang dimahukan daripada 4 midfielder dalam Diamond tu? Saya rasa dia nak bagi ramai pemain dekat tengah untuk control midfield. And then biar tempat dekat tepi tu wide, free. And then dia nak exploit tempat tu. So dia nak kita bawa dia orang ke tengah, and then biar tempat ke tepi, and then buka untuk dengan satu ya, hantaran saya rasa untuk dia nak buat exploit itu lah. Dan awal-awal tu saya rasa okey, pemain cuba buat, then saya rasa datang game to point macam tak berapa menjadilah. And then you know lah, you play under pressure, if you do a tactical yang tak menjadi, and then you know you akan kena maki, and then akan lagi pressure, dan kalau you tukar sistem, then dia orang lagi akan maki, kenapa you tukar sistem pula. You know, so all these things saya rasa risiko tinggi, main peranan lah untuk dia. Dan kalau kita tengok, mungkin itu salah satu 2021 pada masa tu Betul. Musim yang tidak begitu menjadi buat Sean secara peribadi juga. Sean Ya betul, saya rasa Liga Super saya tak berapa menjadi. Tak dapat, saya dapat 1 gol saja lawan Penang tu. And then di Malaysia Cup saya menjadikan 2 gol. Tapi ya, Super League tak berapa menjadi. Hujung season dalam masuk Malaysia Cup baru saya dapat saya punya touches, tapi in a way too late lah. Too late in the season. Yeah, in a way too late in the season to show myself lah. Yeah. And then they came to an agreement to let me go, and then you know, football. Kalau di Selangor secara keseluruhan, apa detik termanis dan terburuk bagi Sean? Di Selangor? Di Selangor. Secara keseluruhan. Termanis dan terburuk. The one you like the most and the one that you didn't like the most. Actually, the one I like the most ada 2. Satu yang game lawan PDRM. Okay. Yang season 2020 tu Sean kurang dapat minit permainan, dan saya diberi peluang untuk bermain lawan PDRM. Kita menang 7-0. Sean menjadikan 2 gol, 3 assist game tu. Yes. Satu pada saya lah, like you know, ramai orang cakap kenapa Sean ni kena buang apa ni semua, dan saya diberi peluang dan saya tunjuk balik yang this is why I need to be playing. You know, ni sebabnya saya kena main. Kalau saya tak main, saya tak boleh tunjuk. Betul. 2 gol, 3 assist PDRM. Lagi satu? And then lawan Melaka yang 4-3. Okay. 2 gol. 2 gol. So, Rambut hijau. Ya, so bila Sean masuk perlawanan tu 3-2, and then Sean dapat menjadikan 2 gol, Menang 4-3. Memang lagi 20 saat dekat
time untuk Memang last minute memang habis last lah minute tu. lah, ya. Kalau yang paling tak suka? Saya rasa saya terdapat a fair amount of minute lah dekat Selangor. Tak ada kepuasan dari segi minit permainan. Ya, ada lah. satu lagi benda 2021 tu diorang cuba tukar Sean punya position. Menjadi? Diorang ada sekali tu coach Carsten dia jumpa dengan saya, dia cakap dia ada position untuk saya. Saya cakap position apa kan, midfield ke apa kan. Dia letak saya right back. Dia cakap saya satu player yang suka receive bola dekat tepi, so mungkin position ni useful untuk awak lah, tapi awak kena training dia punya positioning dekat defend. Saya ingat lagi ada satu friendly match yang Sean start masuk second half. Sean start flanker. Kita main 4-3-3. Sean main on the right. And then kita punya right back injured, dah tak ramai player kat luar, so tak ada tempat right back. Straight away Sean right back position. Okay. I went to right back. Playing right back, and then boom, we have another player, they swap to put on that right back role nak cuba. And then Sean pergi striker. I played 3 position in that one friendly match. Yeah, I was like Safwan Baruddin lah in that one friendly match. every position saya main. Safwan Baruddin kan, 2016 atau 17 ada satu game dia main PDRM tu kan. Kelakar gila tau. Dia start dia main Striker ke? no, centre back. Centre back, okay. Dia start centre back. Okay. Then slowly dia naik ke DM. Okay, midfield lah. Okay, dia naik midfield. Last 10-15 minutes kan, dia main striker. Weh, gini. Kau tak silap, dia top scorer PDRM kan? Ya, dia top scorer, dia top scorer. Tapi dia Dia start top kan, scorer. first 11 tu dia start centre back. Then dia naik midfield, and then dia naik striker. Yeah. And obviously challenge ball dengan dia memang susah lah. Dia punya lentik tu lain macam. Dia punya lonjakan tu lain. Tapi saya belum tengok dia dengan Casa Grande naik. Saya nak tengok dua tu naik. Sebab dua-dua kalau lompat kan memang tinggi. Saya nak tengok nanti. Baik.